Hari ini kita akan mempelajari tajuk geometri koordinat untuk subtopik garis lari dan juga garis serenjang. Mari kita mulakan. 7.2 garis lurus selari dan juga garis lurus serenjang. So kali ini kita akan membuat dan mengesahkan conjecture kecerunan bagi garis lurus selari dan juga garis lurus yang serenjang. Jadi kita telah mempelajari bahawa kecerunan M boleh diperoleh dari rumus Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi apabila kita merujuk kepada gambar rajah di sebelah kanan ini, gambar rajah di sebelah kanan ini, maka apa yang kita nampak, kita tandakan koordinat A, X1, Y1, kemudian koordinat B, X2, Y2. Sebenarnya apabila kita mencari kecerunan, kita mewujudkan suatu segitiga bersudut tegak di situ. Kemudiannya kita cari panjang. Kita cari panjang menegak bahagi dengan panjang mengufuk. Dan bila kita cari panjang menegak, ini adalah koordinat Y2. Dan ini adalah koordinat Y1. Jadi nak cari dia punya jarak ni, kita ambil Y2. Kemudian kita tolak dengan Y1. Sebab tu kita ada Y2 tolak Y1. Kemudian kita tengok lagi koordinatnya. Di sini adalah koordinat X1. Kemudian di sini ialah koordinat X2. Jadi nak cari jaraknya, kita kena ambil X2 tolak dengan X1 di situ. Jadi kita adalah X2 tolak X1. So itu adalah kecerunan. Jadi seterusnya, kita ada Y2 tolak Y1 bahagi ni sebenarnya ialah BC bahagi AC. BC bahagi, ni BC BC bahagi AC. So BC tu panjang dia lah, AC juga adalah panjangnya. Jadi M adalah tangent theta. Kenapa tangent theta? Kita lukis balik gambar rajahnya. Kita lukis gambar rajah yang tu ini tangent, ni theta. Ini ialah tentang, ini ialah sebelah. Tangent theta sebenarnya ialah tentang bahagi sebelah. Dan tentang adalah BC kan? Tentang ni BC kan? Tentang ni BC. Sebelahnya ialah AC. Jadi sebelah ialah AC. Sebab tu kita ada tangent theta adalah BC per AC. Kita ganti sini tangent theta. Maka kita ada satu hubungan bahawa kecerunan sebenarnya sama dengan tangent theta. Kecerunan sama dengan tangent theta. Jadi definisi kecerunan bagi suatu garis lurus ialah M sama dengan tangent theta. Kita diberi dua garisan yang selari. Jika selari, maka dia punya sudut mestilah sama saiz. Jadi kita ada theta 1 sama dengan theta 2. Maka bila dicari tangentnya, kita akan dapati tangent 1 juga bersamaan dengan tangent 2. Tadi kita dah mengetahui bahawa tangent theta adalah bersamaan dengan kecerunan. Maka kecerunan 1 adalah sama dengan kecerunan 2. Jadi bagi dua garis lurus adalah dikatakan selari jika dan hanya jika kecerunannya adalah sama. Sekarang kita lihat garis serenjang pula. Garis yang berserenjang bermaksud dia bersilang dan membentuk 90 darjah. Jadi untuk memudahkan perbincangan, saya tambah satu garisan yang selari dengan garisan yang berwarna biru di situ. So ini ialah garisan yang selari. Maka apa yang kita nampak di situ, kita ada sudut berselang-seli. Kita ada sudut berselang-seli di sini.
Okey, nampak Z-nya? Okey, nampak Z-nya. Jadi di sini kita ada bawah ni ya. Ini sebenarnya adalah theta 1. Okey, ini sebenarnya adalah theta 1. Jadi kita ada theta 2 ni. Okey, theta 2 ni apa hubungannya dengan theta 1? Kita akan lihat apa hubungannya. Theta 2 ni semua. Okey, ni theta 1. So, sini 90. Sini juga adalah 90. Maka theta 2 sebenarnya adalah 90 campur theta 1. Okey, 90 campur theta 1. Jadi, kita cari dia punya tangennya. Kemudian kita dapat tangen theta 2 sama dengan tangen 90 tambah theta 1. Okey, kemudiannya kita ada tangen 2 sama dengan negatif 1 per tangen theta. Ini sebenarnya merujuk kepada cot theta. Okey, cot theta di situ di mana anda mempelajari hubungan antara tangen theta dengan cot theta dalam fungsi trigonometri tingkatan 5. Okey, tingkatan 5. Dan kemudiannya theta ini ialah theta yang berada di sukuan kedua kerana sudutnya adalah melebihi 90 kan. Okey, kemudian dia kurang dari 180 pada sukuan kedua ini. Okey, nilai tangen adalah negatif. Okey, nilai tangen adalah negatif. Maka apa yang kita dapat ialah kita darab silang di sini. Jadi kita ada tangen theta 1 darab tangen theta 2 adalah sama dengan negatif 1. Dan tangen theta 1 ni mengikut sini adalah M1 dan tangen theta 2 adalah M2. Jadi kita ada hubungan M1 darab M2 bersamaan dengan negatif 1 untuk garis yang berserenjang. Tentukan sama ada garis lurus 6x tambah 9y sama dengan 7 dan x per 3 tambah y per 2 sama dengan 1 selari atau tidak. Untuk itu kita nak cek kecerunan dia. Jadi yang pertama kita tulis dalam bentuk kecerunan. Bentuk kecerunan maksudnya ialah y sama dengan mx tambah c di situ. Jadi kita tuliskannya maka kita dapati m-nya adalah nombor ini ya. Okey, dan nilai M-nya ialah negatif 2 per 3. Okey, seterusnya untuk garisan kedua ni, ini adalah bentuk pintasan. Di mana yang ini adalah pintasan X dan yang di bawah Y adalah pintasan Y. Di mana kita boleh cari kecerunan dengan negatif pintasan Y. Okey, kita ada negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Jadi kita cuma perlu masukkan nilai pintasan ini dengan 2. Kemudian yang ini kita masukkan dengan 3. Maka kita dapati negatif 2 per 3. Jadi apabila kita compare kedua-duanya, didapati kecerunannya adalah sama. Maka kedua-duanya adalah selari. Okay, untuk soalan B pula, garis lurus Y sama dengan 4 tolak K per 3X adalah selari dengan garis lurus 2X tambah 3Y sama dengan 9. Cari nilai K. So, keywordnya di situ adalah selari. Jadi, bila selari, kecerunannya adalah sama. Jadi, kita tulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, untuk mendapatkan kecerunannya. Begitu juga dengan persamaan yang kedua, kita tulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi kemudian kita dapat kecerunan kedua. So, oleh kerana dia selari, maka kedua-dua kecerunan adalah sama. So, kita equatekan kecerunannya dan kita selesaikan, kita dapat K adalah 2 di situ.
Tentukan sama ada garis lurus y tolak 3x sama dengan 5 dan juga 3y tambah x tolak 12 berserenjang atau tidak. Jadi kita tulis dalam bentuk kecerunan untuk mencari kecerunannya. So yang ini bila kita tulis dalam bentuk y sama dengan mx tambah c, kita dapati m-nya adalah ni. Okey, jadi kecerunannya ialah 3 di situ. Garisan yang kedua juga kita susun dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Ini ialah dia punya kecerunan. Jadi kecerunan kedua ialah negatif 1/3. Jadi kita cuba darabkan kedua-duanya. Okey, jadi kita akan dapati nilainya adalah negatif 1. So di sini kita ada pernyataan dia adalah berserenjang antara satu sama lain. Okey, di sini saya ada sedikit tambahan. Kita nak take note. Kita tengok ini 3. Ini negatif 1/3. Okey, jadi bagi dua garis yang berserenjang, jika kecerunan yang ini adalah 3, 3 sebenarnya ialah 3/1. Okey, dan kalau ada satu garis lurus lagi di sini yang berserenjang, kita dapati dia punya kecerunan biru ni adalah negatif 1/3. Okey, perhatikan sebenarnya dia hanya terbalikkan. Yang 3 ni pergi ke bawah. Okey, kemudian 1 ni naik ke atas. Jadi kita boleh hafal dengan tukar tanda. Dan terbalik. Ini untuk serenjang. Apa maksud tukar tanda terbalik ni? Tukar tanda maksudnya dari positif jadi negatif. Terbalik maksudnya pengangka jadi penyebut, penyebut jadi pengangka. Contoh lagi satu, kalau kecerunan garisan 1 ialah negatif 5, maka kecerunan garisan 2 adalah positif 1/5. Okey, kenapa? Sebab 5 ni adalah 5/1. Jadi kita tukar tanda, negatif jadi positif. 5/1 jadi 1/5. Itu maksudnya tukar tanda terbalik. Bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC telah diberikan dengan keadaan K adalah pemalar. Cari nilai K jika sudut ABC adalah 90 darjah. Jadi kita boleh ilustrasikannya dengan menggunakan gambar raja. Ini ialah BC dan kemudian yang ini adalah AB. Jadi di sini kita ada M1 dan juga M2. M1 dan juga M2 begitulah. Okey, nak tulis M1 pun boleh, nak tulis sebagai MBC pun boleh. Okey, yang ni nak tulis M2 pun boleh, nak tulis MAB pun boleh. Okey, perwakilan huruf lebih jelas lah. Sebab tu kita ada MAB darab MBC adalah negatif 1. Jadi M adalah sebenarnya Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, jadi kita pun buatlah. Okey, kita buat untuk yang pertama dahulu, iaitu kita ada 1 tolak negatif 5, kemudian 2 tolak kosong. Okey, kemudian untuk BC kita ada K tolak 1, kemudian negatif 7 tolak 2. Okey, kemudian kita permudahkan, kita buat pengiraan. Sini kita dapat 3. Okey, dan sini kita boleh permudahkan. Kita darab silang. Okey, so saya tunjuk sedikit. Ini kita dah potong. Jadi ada 3. 3 ni darab ke sini. Okey, itu yang dapat 3. Maka K adalah 4. Selesai. Baik, kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus selari dan juga garis lurus serenjang. Contoh 7. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan jalan raya. Kita ada jalan raya A, D, B, C, E, F yang dilukis pada sata katis. Katanya A, D dan B, C adalah berserenjang. Okey, kemudian bertemu di satu persimpangan lampu isyarat.
Okey, BC dan EF adalah selari, diberi koordinat A dan F adalah sekian, manakala persamaan jalan raya BC ialah sekian. Jadi kita nak cari persamaan jalan raya EF. Baik, yang pertama, kita tandakan dahulu semua maklumat dalam gambar rajah. Kita ada A, 18, 16. Okey, kemudiannya kita ada F, 20 dengan 1, negatif 1. Okey, kemudian persamaan BC. Kita tengok di manakah BC. Ini ialah BC. Persamaannya ialah 5Y tambah 4X sama dengan 70. Okey, kemudiannya AD dan BC adalah berserenjang. So, ini adalah berserenjang. Dan kemudiannya BC dan EF adalah selari. Okey, BC dan EF adalah selari. Jadi daripada sini kita dah boleh menentukan kecerunan bagi setiap satu jalan raya. Yang pertama, kita tuliskan dahulu persamaan ini dalam bentuk kecerunan. Y sama dengan MX tambah C supaya kita nampak kecerunannya. So dalam kes ini kecerunannya adalah negatif 4/5. Okey, kecerunannya ialah negatif 4/5. Jadi secara tidak langsung kita dah nampak banyak perkara. Okey, jika kecerunan yang ini adalah negatif 4/5, maka kecerunan di sini juga adalah negatif 4/5. Okey, kemudian dia serenjang. Serenjang maksudnya yang ini kita pakai yang tukar tanda terbalik. So, di sini negatif, di sini adalah positif. Di sini 4/5, di sini adalah 5/4. Jadi, kita dah nampak dah semua kecerunannya. Maka, kecerunan EF ialah negatif 4/5. Okey, jadi kita nak cari persamaan EF, kita gunalah rumus. Okey, rumus yang kita nak gunakan adalah Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okey, jadi kita masukkan nilainya, maka kita dapat Y tolak Y1 sama dengan M-nya, kita masukkan negatif 4/5. Kemudian kita permudahkan dan ini adalah persamaannya. Okey, sambungan tadi kita ada kecerunan negatif 4/5 untuk kedua-dua garisan ini. Kecerunan di sini adalah 5/4. Koordinat A adalah 18, 16. Okey, jadi kita dah ada hubungan yang ini. Kemudian seterusnya kita dah ada M2 adalah 5/4. Sekali lagi kita guna Y tolak Y1 lalu koordinat ini sama dengan MX tolak X1. Kita permudahkan, persamaannya ialah 4Y tolak 5X sama dengan negatif 26. Okey, seterusnya lagi kita nak cari koordinat bagi lampu isyarat. Okey, lampu isyarat ini adalah berada di titik persilangan antara dua garisan yang berhighlight, dua jalan raya yang berhighlight itu, iaitu ini ialah kedudukan yang kita nak cari dan ini merupakan suatu koordinat titik persilangan. Okey, jadi kita akan ambil equation BC dan juga equation AD. Kita nak cari dia punya koordinat titik persilangan dengan menggunakan kaedah penyelesaian persamaan serentak. Jadi di sini kita ambil persamaan pertama, kita darab dengan 5. Persamaan kedua kita darab dengan 4. Tujuannya kita nak samakan perkali di sini. Okey, bila perkali dah sama, kita boleh hapuskan dan sini kita hapuskan dengan tanda tambah. Kerana simbol ni simbol yang berbeza, mesti guna tanda
bertambah. Jadi setelah itu kita pun dapatkan nilai Y sama dengan 6. Okay, nilai Y yang kita dah dapat, kita ganti dalam equation 1 atau 2 pun boleh. Dalam kes ini, kita ganti dalam equation 1 dan kita dapati X-nya adalah 10. Maka jawab semula soalan, masukkan dalam bentuk koordinat yang ada bracket. Koordinat lampu isyarat adalah 10, 6. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih.